Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini. Kita sama-sama dapat bertemu di sini, di rumah Allah yang penuh dengan barakah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita akan banyak membawa barakah dan dapat juga menyambung atau menghubungkan dan memperkuatkan tali silaturahim antara tuan-tuan dan puan-puan yang selalu hadir di masjid ini. Dan antara diri saya pula lah yang saya rasa ini adalah kali kedua saya memberikan ceramah. Kalau tidak kali ketiga, tapi dalam kali kedua dulu saya tak dapat sampaikan kerana saya uzur, siapa sakit. Terima kasih kepada Tuan Haji Saad yang mengundang saya untuk memberikan ceramah di masjid ini. Jadi hello. Oh ini saya memilih tajuk rahmat dan penghidupan kerana saya rasa tajuk ini sesuai kita bincangkan, sesuai kita perkatakan, terutama dalam keadaan hidup kita di dunia ini yang penuh dengan berbagai-bagai cabaran, dan terutama sekali dalam keadaan ekonomi di mana-mana negara sekalipun termasuk Singapura yang muram ini, ramai daripada pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja kerana majikan tak dapat memberikan atau menggajikan mereka, dan ramai juga para pelajar-pelajar yang dah lulus universiti tapi masih lagi belum dapat apa-apa pekerjaan. Dan begitulah keadaan dunia pada hari ini. Dan dalam keadaan seperti inilah kita akan dapat lihat sejauh mana pegangan seseorang itu terhadap agamanya. Jadi kalau seseorang itu mempunyai pegangan yang kuat terhadap agamanya, dia tahu yang memberikan rezeki, yang memberikan pendapatan bulanannya, makanan yang didapati pada setiap hari bukan datang dari majikan, tapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tentu akan tenang, tenteram menghadapi masalah seperti ini, kemudian akan berusaha untuk mencari jalan bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan baru ataupun cara-cara baru untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk terus hidup di dunia yang penuh dengan cabaran ini. Jadi bagi kita orang Islam, terutama kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita bertuah kerana kita adalah satu manusia ataupun satu bangsa yang boleh dikatakan saling doa mendoakan antara satu sama lain dan saling bantu-membantu antara satu sama lain, kerana kita memerlukan antara satu orang dengan satu orang yang lain. Seorang itu tak boleh duduk hidup sendirian saja. Dia perlu kepada seorang lain, perlu pada teman. Seorang lelaki dia tidak boleh hidup sendirian, atau dia tak boleh hidup dengan isterinya saja, atau seorang perempuan dia tak boleh hidup dengan suaminya saja, tapi dia perlu kepada orang lain, perlu kepada saudara mara, perlu kepada sahabat handai, perlu kepada jiran tetangga, yang mana semua orang-orang ini adalah merupakan keperluan-keperluan dalam hidup kita, di mana satu masa nanti kalau kita mengalami kesusahan, kita memerlukan pertolongan dan bantuan daripada mereka. Jadi kalau kita ada masalah, kita perlu mendapatkan bantuan daripada orang yang pakar dalam bidang ini. Dan kalau kita mempunyai, ataupun orang lain pula punya masalah, kalau kita punya kepakaran, kita juga memberikan bantuan kepadanya. Jadi sebab itu saya katakan, hidup di dunia ini antara satu sama lain saling perlu memerlukan. Tidak ada orang yang boleh hidup di dunia ini hanya sendirian saja. Kita dapat lihat kerana kita duduk di dalam flat. Kalau di dalam flat tu ataupun di tempat flat kita tinggal tu, biasanya lah kita mengadakan satu atau membentuk satu jawatankuasa muhibbah. Jadi jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk
memperkenalkan antara satu sama lain. Kalau ada kematian, jawatan kuasa inilah yang bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah yang berada di situ. Jawatan kuasa inilah juga kalau umpamanya masjid itu jauh, mengadakan ceramah-ceramah, syarahan-syarahan bulanan dan sebagainya. Jadi kalau di kalangan di flat itu ada orang yang tak mau campur, kita akan dapat lihat bagaimana orang ini kalau dia mengadakan satu-satu majlis kenduri lah umpamanya doa selamat, tak akan hadir, tak akan ramai lah yang hadir. Pengalaman saya lah kalau saya pergi menjalankan pernikahan di rumah orang, kalau orang tu memang campur dengan orang, banyak kawan, banyak sahabat, majlis itu ramai ataupun dihadiri oleh ramai orang-orang yang berkawan dengannya. Tapi kalau umpamanya kita datang, kalau saya datang ke satu tempat dan saya yakinlah tempat ini orang ini tak pernah campur dengan orang, dia nak jemput orang yang satu flat pun dia tak berani nak jemput kerana dia tak pernah campur dengan orang. Jadi harapkan orang luar, saudara mara sendiri barangkali, dan oleh kerana barangkali dia suka menyendiri, saudara mara pun kadang-kadang tak ada yang hadir. Kesian saya tengok Jadi bila kita datang sana nak cari saksi pun susah. Yang ada budak-budak aja, orang rompan 2-3 orang. Nanti tunggu saksi, cari saksi siapa yang susah nak cari. Jadi saya nampaklah orang-orang seperti ini adalah orang yang tak campur dengan orang. Jadi kita tidak boleh bersikap sedemikian rupa. Kita perlu kepada apa orang kata tu persahabatan ataupun perlu pada persaudaraan. Dia tak boleh hidup sendiri. Lantaran itulah saya katakan kalau kita orang Islam ni, kita satu keunikan kita ni apabila kita berjumpa, kita selalu memberi doa kepada orang itu, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya sejahteralah kepada kamu, mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan juga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kamu. Itulah yang sebaik-baiknya salam yang patut kita ucapkan kepada teman kita atau saudara mara kita atau siapa saja yang kita jumpa di berhadapan dengan kita. Kita selalu paling-paling kita bagi doa Assalamualaikum. Yang menjawab lebih sepatutnya berjawablah lebih lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada kamu juga sejahtera, kepada kamu juga keamanan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Jadi kalau kita tengok di sini orang beri salam, maknanya orang minta kepada Allah supaya memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita tak beri salam dengan warahmatullahi wabarakatuh pun, orang yang jawab pun minta kepada Allah supaya memberikan rahmat kepada kita berdua. Jadi apakah fungsi ataupun apakah keperluan rahmat ini dalam kehidupan harian kita? Jadi sebelum kita memahami ataupun sebelum kita mengetahui apakah keperluan rahmat terhadap kehidupan kita, kita mesti ambil tahu dulu apakah makna rahmat itu sendiri. Dalam bahasa Arab, rahmat ini adalah bahasa Arab. Bahasa Melayunya bolehlah saya katakan kasih sayang. Maknanya kita memerlukan kasih sayang dari Allah SWT, supaya dengan itu apabila Tuhan kasih dan sayang kepada kita, Dia akan sentiasa memberikan perhatian kepada kita, menjaga kita, memberi petunjuk kepada kita, tunjuk jalan yang benar, dan menjauhkan diri kita daripada segala macam wabak, bencana dan sebagainya. Apabila Tuhan dah berikan kita rahmat. Sebab itulah kalau kita tengok orang-orang yang mendirikan rumah tangga ni, waktu dia mendirikan rumah tangga tu, Tuhan dah meletakkan ataupun anugerahkan kepada suami dan isteri itu perasaan kasih sayang dan perasaan rahmat. Waja'alna bainakum mawaddatan wa rahmatan. Itu yang Tuhan terangkan dalam Quran. Kami melengkapkan diri mereka, yaitu diri suami dan isteri itu, dengan satu perasaan kasih sayang, warahmatan, dan juga satu perasaan belas kasihan antara satu sama lain. Jadi dengan adanya dua sifat yang Tuhan berikan kepada suami dan isteri, itulah yang membolehkan suami isteri itu hidup dalam keadaan kasih sayang, aman damai sampailah ke akhir hayat. Tapi masalahnya kenapa dua perkara ni, dua sifat ni, kasih sayang dan juga rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sebelum mendirikan rumah tangga tu, tak dapat mereka kekalkan sampailah ke akhir hayat. Sebahagiannya alhamdulillah
mereka dapatlah kekalkan itu sampai akhir hayat. Sebahagiannya separuh jalan. Ada yang berkahwin 6 tahun, kenal, sama-sama sekolah, lepas tu bertunang dalam masa 1 tahun, dah masuk campur 1 tahun jadi 7 tahun, kahwin hanya 6 bulan aja. 6 tahun kenal, 6 bulan kahwin, lepas tu dah bercerai. Jadi kita tengok di sini bahawa Tuhan mencabut kasih sayang daripada mereka berdua, Tuhan cabut rahmat daripada mereka berdua, kerana mungkin mereka ni tidak berusaha untuk mengekalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan anugerahkan kepada mereka berdua. Kalau yang muda-muda, mungkin kita katakan orang ikut panas baran, okeylah kan, umur 20 tahun, 25 tahun, okeylah, orang kata ni panas baran, tak boleh duduk sama, dapat anak satu je, asyik berperang aja, bercerailah. Bagaimana pula yang dah umur 40, dah umur 50 tahun, yang dah 60 tahun, yang kahwin dah 30 tahun, 37 tahun, anak dah besar-besar, sebahagian dah ada anak menantu, sebahagian dah ada cucu. Apa silap mereka? Apa juga salah mereka? Dah bertahun-tahun kahwin sehingga dah ada anak dan ada cucu, tiba-tiba sampai peringkat-peringkat yang akhir bukan landing kat Masjid Al-Istiqamah, tapi dia landing pula kat mahkamah syariah. Ini kesilapan. Kalau kita tengok kesilapan-kesilapan mereka ni, saya nampak bahawa kesilapannya ialah kerana mereka ni tidak berusaha untuk mengekalkan rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Itulah sebabnya itu. Jadi kita nak menjadikan orang yang terus menerus diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti sentiasa berusaha supaya rahmat yang Tuhan berikan kepada kita tu jangan sampai dicabut, diambil balik atau dikurangkan, hingga menyebabkan hidup kita nanti dalam keadaan yang tak tenteram dan tak stabil, dan ini akan merugikan kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana cara-cara kita nak melengkapkan ataupun nak menjaga rahmat yang Tuhan berikan kepada kita ini. Cubalah kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 20 hingga 200 hingga 20 hingga 21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yang bermaksud orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada Allah, memberikan keredaannya dan juga menganugerahkan syurga. Mereka akan memperoleh di dalam syurga kesenangan yang kekal. Jadi kalau daripada ayat ini yang saya bacakan tadi ini, boleh kita ambil kesimpulannya, ada 3 perkara penting yang mesti kita jaga. 3 perkara penting yang mesti kita jaga dan yang mesti kita amalkan, yang mesti kita lakukan sepanjang hayat kita untuk membolehkan kita menjaga rahmat yang Allah kurniakan kepada kita supaya terus berkekalan sampailah ke akhir hayat. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu. Yang pertama tak lain dan tak bukan ialah keimanan. Yang kedua, wahajaru, orang yang sentiasa berhijrah. Bukan berhijrah beli rumah kecil pergi rumah besar, dari rumah besar pergi rumah yang lebih besar, itu pun hijrah juga. Atau bukan bermakna hijrah tu pencen, beli rumah kat Johor, tinggal kat Johor. Ataupun kita berhijrah pergi ke Australia barangkali, Melbourne, Brisbane atau Gold Coast, nak menetap di sana kerana nak cari ketenangan. Itu pun berhijrah juga. Tapi berhijrah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sini berhijrah yang lebih luas lagi,
iaitu berhijrah hati daripada yang ada sekarang kepada yang lebih baik itu. Nanti kita akan bincangkan. Dan yang ketiga kata Allah ialah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, iaitu orang-orang yang sentiasa bermujahadah, maknanya berjihad jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwa raganya. 3 perkara ini kalau kita boleh amalkan, boleh kita praktikkan, kita usaha untuk memperkembangkan, insyaallah Tuhan janjikan kepada kita a'zamu darajatan indallah, kita akan mendapat darjat yang paling tinggi di sisi Allah, dan kita digulungkan oleh Allah wa ulaika humul faizun, kita adalah orang-orang yang berjaya. Kerana apa? Mereka itu kata Allah akan Tuhan berikan rahmat kepadanya, akan Tuhan reda segala apa yang dilakukannya, dan Tuhan akan anugerahkan juga di hari akhirat kelak dengan syurga yang mana mereka akan duduk di dalamnya dengan penuh kesenangan dan berkekalan sampai bila-bila. Jadi pucuk pangkalnya yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang dapat berkekal, untuk jadi orang-orang yang supaya rahmat yang ditawarkan diberikan oleh Allah itu berkekalan, mestilah kita terus menjadi orang yang beriman. Beriman bukan hanya setakat mengaku di bibir saja kita beriman kepada Allah. Beriman bukan hanya setakat mengaku di bibir saja bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan Nabi kita. Beriman bukan hanya setakat menghafal rukun iman yang 6 itu saja. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Bukan itu saja, tapi penghayatan yang sebenarnya, menghayati apa yang dikendaki oleh iman, itulah yang paling penting. Sebab itu dalam masalah iman ni bukan satu perkara yang mudah. Orang-orang yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang boleh menerima segala cabaran. Tapi kalau orang yang tak betul, orang-orang yang kurang beriman, dia susah nak terima cabaran. Siang tadi saya didatangi oleh satu orang yang kematian suami. Jadi suami ada meninggalkan wang dalam CPF-nya, dalam insurannya, dalam apa orang kata tu, wang cashnya, wang tunainya, dan adalah juga apa di bank dan sebagainya. Dia je anak satu saja, iaitu perempuan. Jadi oleh kerana anak perempuan, jadi hartanya tentulah sebahagian daripada hartanya itu akan diwarisi oleh adik-beradik si suami tadi. Ikut konfaraid lah. Sebab kalau kita ada anak lelaki senang. Apabila anak lelaki kita meninggal saja, kita tinggalkan isteri, ada anak lelaki, isteri kita dapat 1/8, bakinya semua anak lelaki. Kalau 2 dia kongsi, kalau dia ramai sama anak perempuan dia kongsi. Tapi masalahnya ni kalau umpamanya tak ada anak lelaki, ada anak perempuan. Jadi kalau ada anak perempuan, cara baginya 2/3 kepada anak perempuan, 1/8 kepada isteri, yang lebihnya itu baru dibagi kepada adik-beradik suami. Jadi sekarang masalahnya ada wang lebih setelah dibagi kepada anak perempuan, dan setelah dibagi kepada isterinya tadi, ada wang lebih yang mesti dibagi kepada adik-beradik si arwah suami tadi. Jadi dalam adik-beradik pun yang begitu ramai pun, ada yang tak, ada yang tak ada. Yang barangkali ada hati perut sikit, ini anak saudara dia, maknya tak kerja, okeylah saya tak nak ambil duit, tak nak ambil duit abang, awak gunakanlah untuk keperluan awak. Itu yang ada hati perut sikit lah. Yang ihsan lah, orang kata dia ihsan kan, yang barangkali tu rahmat Allah tu bercucuran terus kepada dirinya. Tapi bagi yang orang kata yang hati perutnya kurang sikit, dia pegang pada hak. Ini hak saya, hak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, hukum faraid. Jadi kakak tak seharusnya menafikan hak saya. Ini orang yang kurang sikit lah ihsannya, kerana dia pandang hak saja, tak pandang kepada anak saudara, tak pandang kepada iparnya yang tak bekerja. Jadi si ipar ni yang dah ditinggalkan suami itu tentulah sedih.
duit yang ditinggalkan tak seberapa. Dia harap duit ni, sebab arwahnya pun dah bagi tahu kalau ada apa-apa pun uang ini adalah untuk awak dan anak kita. Saya mahu anak kita ni disekolahkan sampailah ke peringkat yang tinggi. Jadi gunakanlah uang ini. Jadi bagi si isteri ni, dia pegang cakap arwahnya. Jadi diharapkan wang CPF-nya, wang yang ada dalam bank, wang yang dilaburkan di dalam insurans wang yang disimpan secara cash ni, kalau boleh biarlah dia yang manage untuk kepentingan dia dan anak, persekolahan anak. Harapan dia begitu. Tapi di kalangan adik-beradik tak semua yang macam itu. Daripada ramai-ramai itu 5 menuntut, yang lain tak menuntut. Kan? Jadi saya terangkan dengan dia, adik-beradik, isteri suami yang menuntut tu memang hak dia lah. Nak nangis macam mana pun, itu hak dia. Saya kata di sinilah letaknya iman kita. Kalau iman kita kuat, kita tahu ini bukan hak kita, memang hak ipar kita. Walaupun pada pandangan kita, pada emosi kita, perasaan kita, kenapalah ipar-ipar tu nak ambil duit itu? Itu pada perasaan kita lah. Tapi masalahnya hukum dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kata janganlah orang kata bersedih. Saya kata saya pun simpatilah. Tapi simpati saya tak boleh mengatasi hukum Allah. Itu mesti kita ingat. Dalam apa perkara pun, simpati tak boleh mengatasi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah mengatasi segala-galanya. Tak boleh mengatasi emosi kita, tak boleh mengatasi apa sekalipun. Kerana hukum Allah itu adalah jitu dan tepat, yang tak ada satu orang pun atau satu makhluk pun di dunia ini yang boleh meragui hukum-hukum Allah. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Jadi bila dah saya terangkan demikian, barulah lapang dada dia, barulah tak nangis. Kalau tidak, cakap sikit, keluar air mata. Entah berapa banyak tisu yang dikeluarkan, semua dah basah. Orang perempuan kan, maklumlah perempuan lelaki nangis tak cantik lah kan, orang perempuan mesti nangis kan. Jadi bila saya cakap dengan dia, mungkin ini satu ujian, dan mungkin juga ini satu tanda di mana barangkali Allah akan memberikan rezeki yang lebih kepada awak. Anak awak sekarang sudah sampai dekat peringkat JC, tahun depan insya-Allah kalau dia lulus, dia boleh masuk universiti. Mungkin 3-4 tahun kalau dia lulus dengan wang yang ada sikit-sikit. Kemudian kalau awak bekerja, selepas habis heda nanti awak bekerja sikit-sikit, barangkali dia dapat kelulusan yang baik. Lebih-lebih lagi pula katanya dia nak masuk dalam bidang kedoktoran, satu hari jadi doktor, kemudian dapat gaji pendapatan yang besar. Barangkali masa itulah Tuhan berikan kemewahan kepada awak. Tak boleh kita ketahui. Sebab sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan cari jalanlah untuk kita mengelakkan. Jangan cari jalan. Kalau kita kalikan dengan kita punya duit zakat, katakan zakat kita patut kita keluar katalah 252 sen. Umpamanya lah 2.5 kita kali dengan berapa kita dapat? Kena bayar 525 sen. Apalah salahnya kalau kita bagi 520 daripada 25 sen tu, kita taruhlah 501 dolar, yang lebih kan sedekah. Janganlah 525 sen asyik ambil kalkulator ni, agak kalkulator ni salah, ambil yang lain, nak dapat agak 300 lebih. Kalkulator tak salah, yang salah tu iman kita. Kerana iman tu selalu lokek, iman tu sayang pada wang. Jadi iman tu bukan sayang dan bukan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman yang seperti ini adalah iman yang tak mendalam, iman yang tak betul-betul sampai ke pelusuk hati. Iman yang betul-betul tu mesti dengan cara melihat, kemudian berfikir, kemudian menggarap. Itu iman yang betul. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapa dia itu adalah seorang pembuat patung yang paling terkenal. Dia tak berapa agree. Barangkali memang Allah Subhanahu Wa Taala dah pilih dia untuk menjadi rasul. Jadi sudah ada semula jadi dalam dirinya, dalam perasaannya, memang dia tak berkenan lah dengan cara penyembahan yang dilakukan oleh si bapaknya, oleh orang ramai. Lebih-lebih lagi dengan bapaknya yang tukang ukir patung, jual patung dan sebagainya kan. Kalau mengikut dalam riwayat, mula-mula dia bila mencari siapa Tuhan sebenarnya, mula-mula dia nampak siapa? Bintang.
Jadi kata inilah Tuhanku. Tapi bila bintang tu kecil, besoknya dia nampak pula bulan lebih besar, dia kata inilah Tuhanku sebenarnya ni. Bila besok lagi dia nampak matahari yang lebih terang, lebih bersinar, lebih dapat menerangi bumi ini, dia memilih pula kata inilah Tuhanku. Tapi bila matahari itu terbenam, baru dia terfikir. Mula-mula dia melihat bintang, dia kata ya bergelik-gelik begitu, inilah Tuhan. Lepas tu nampak bulan, ini lebih besar dari bintang, lebih terang, inilah sebenarnya Tuhan. Bila besok jumpa matahari, matahari lagi lebih hebat, lebih, orang kata lebih, dia punya lebih power lah inilah matahari. Tapi bila matahari menghilang, dia terfikir, adakah Tuhan boleh menyembunyi, boleh menghilang, sekejap keluar, sekejap timbul dan sebagainya. Akhirnya dia terfikir, bukan bintang, bulan, bukan bintang bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, matahari pun bukan Tuhan. Tuhan itu ialah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Maknanya Tuhan itu ialah Tuhan yang aku menghadap mukaku ke arahnya, iaitu yang menjadikan langit dan juga bumi. Dengan sendirinya dia dapat buat kesimpulan, kemudian dia menggarapkan dalam hatinya, dalam dirinya untuk melakukan. Itulah caranya. Jadi sebab itulah kalau kita nak tengok tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memerhatikan suatu perkara itu dengan penuh perhatian. Setelah kita lihat dengan penuh perhatian, barulah kita memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu barulah kita mahu tunduk. Kita lihatlah pokok di rumah yang kita tanam, atau di mana-mana kita tengok pokok. Pokok tu, mana-mana pokok pun ada kayu. Di mana-mana pokok pun mesti ada dahan dan ada daun yang berwarna hijau. Tapi bunganya berlainan. Pokok kembung warna bunganya lain. Pokok ros, bunga ros, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Pokok daun apa yang kat luar tu semua sama. Buah-buahan pun kita tengok rambutan lain dia punya, tapi ada pokok, ada daun, warna juga hijau, ditanam juga. Jadi kalau kita bila lihat, perhatikan betul-betul tu, siapa yang mencipta ni? Siapa yang mencipta ni? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta, yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui yang ni, manusia tak mungkin buatlah pokok macam mana pun, nak jadikan pokok ini tak akan jadi pun. Dikawin-kawinkan pun pokoknya itu juga jadinya. Itu pun asal daripada yang satu juga. Kan, jadi itu perhatian tu kita kena lihat. Kita jangan pandang jauh lah, kita pandang lidah kita je lah. Bila lidah kita tu kita letakkan manisan, kita rasa manis. Kita letakkan benda-benda yang masin, kita masin. Tapi kalau umpamanya manisan tu kita letak ke atas tangan kita, tak rasa kulitnya. Ataupun kita letakkan benda-benda masin tu ke atas kulit tangan kita ni, atau kulit-kulit mana selain daripada lidah, tak akan rasa kita. Itu maknanya kita kena lihat. Dengan itu barulah mendatangkan apa orang kata tu, mendatangkan kesedaran. Dan dengan itu barulah menjadikan diri kita mau tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling penting. Jadi sebab itu kalau kita dah jadi suami isteri, kalau kita tengok kalau selepas berumah tangga, kita dapati pasangan kita ni alhamdulillah baik orangnya, ahli ibadat. Kalau kita sebagai suami, kita dapati isteri kita layan kita dengan baik, layan dengan mesra. Bila kita keluar, kita nampak di luar wanita-wanita sama yang bangsa Melayu sendiri ke atau bangsa asing yang lebih cantik daripada isteri kita, yang lebih lawa, yang lebih genit orang kata, lebih gebu lah umpamanya. Kat rumah barangkali kurus, kedengki agaknya, yang tengok sini wah tebal pula bibirnya, pipinya. Ataupun kat rumah barangkali tengok yang tebal-tebal, kat luar tengok wah pipinya macam apa, pauh dilayang. Kita jangan fikir tengok kecantikannya, kita anggap itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan cipta. Tapi kita fikirkanlah kebaikan yang ada pada isteri kita di rumah, yang sentiasa taat kepada kita, yang apabila kita balik disiapkan orang kata air untuk kita, dan apabila malam disiapkan makanan kita, pagi pun disiapkan sarapan kita, malam kalau kita nak ajak tidur dengan dia pun tak pernah tolak, tak pernah tendang, tak pernah kata penat, tak pernah kata malas.
Kita dapat yang lawa belum tentu lagi macam itu. Dapat yang cantik belum tentu lagi macam itu. Dapat yang cantik pagi-pagi, mana alamak bang, apa ngantuk lah bang, pergilah buat sendiri tak boleh ke, kacau sikit je. Yang dulu suruh je, tak payah suruh, pagi-pagi dia dah bangun dah dia berkacau, kita keluar-keluar dah siap je. Yang ni kekacau sendirilah bang. Lepas tu dia yang ini kalau kita dapat ni balik di main apa, orang kata tu apa, dia punya kain-kain yang tak tebal, yang kotor ni tak masukkan dalam baldi, berlonggok-longgok, tak masuk washing machine. Cantik-cantik banyak kerana orang perempuan yang cantik kat rumah tak cantik, longgok gitu. Tak tahulah agak dulu datang daripada mak bapak yang kaki longgok kan. Jadi bila kahwin pun budaya longgok tu bawa ke rumah tangga. Ada, bukan tak ada. Lepas makan pinggan dilonggok kat sini, longgok juga. Angkat kain jemur dari jemuran, longgok. Kain buruk pun longgok. Memang dah di apa, orang kata dididik secara longgok. Jadi sana longgok, sini longgok. Tak sakit kepala kita dapat macam itu. Saya teringat satu kes, bila bicara depan saya tengok bekas isteri pasal dia bila dia datang membuat permohonan, dah bercerai lah dia datang buat permohonan untuk minta anak. Kononnya dia kahwin yang baru ni tak ada anak. Jadi dulu ada anak 4. Apalah salahnya dia kata kalau umpamanya bagi saya 2, janda saya 2, jadi sekurang-kurangnya ada juga anak yang nak tengok saya dengan isteri barunya. Saya bila tanya anak jangan mimpilah dengan bapak. Ini dia kata, bapak ni kalau jumpa kita bukan tanya, bukan kasih duit, jauh sekali tak kasih duit pun tak apa. Kau tanya apa khabar, sayang ke, ajak jalan, tak ada, datang asyik marah je, bising je. Mana anak anda ikut? Engkau ni mentang-mentang ikut mak kau tak pandang bapak kau. Ini bapak kau tau. Budak-budak tu tahu lah tu bapak dia, tak payah cakap. Bukan cara macam itu kan. Kan Nabi mengajar, kalau budak daripada umur sejak lahir sampai dia 7 tahun, cara didik dia dengan main-main, gurau-gurau. Kita nak ajar budak ngaji umur 2-3 tahun, boleh kita mari-mari aja, tak sebat, tak ada dia. Kita pakai yang pesen-pesen baru lah dah pakai A for apple, budak sekarang pun tak ada, pakai mainan-mainan lah semua. Lepas tu 7 tahun barulah kita orang kata ajar dia, didik dia. Bila dia masuk umur 15, kita jadikan dia kawan, tempat berunding, tempat dia berbincang dengan kita, tempat dia cari teman untuk meluahkan perasaan dia. Jadi tak hairan kalau kita tengok anak-anak remaja yang keluar mencari teman-teman sebaya dengannya, meluahkan perasaannya, meluahkan problemnya. Dia tidak meluahkan kepada kita kerana ibu dan bapa tidak mau berkawan dengan dia. Ini yang selalu berlaku ni. Jadi dalam kes ini sama. Waktu dia berumah, waktu dia bersama dengan isterinya pun, isteri sajalah yang lebih rapat pada anak-anak. Jadi anak-anak lebih sayang maknya, lebih rapat pada maknya. Ada masalah, anak-anak tanya mak, tak tanya bapa. Wah, patutnya kalau orang yang betul lah dalam rumah tangga, tanya mak dengan tanya bapa. Dan mak kata, okey, nanti bapa balik, kita sama-sama bincangkan. Oleh kerana bapa tak ambil berat, jadi berlaku perceraian kerana ada orang lain. Bila dia datang nak minta anak tu, saya tengok isterinya masih lawa. Bukan tak lawa, walaupun dah ada anak 4 masih lawa, dah umur 40 lawa lagi. Lawa tu satu soal lah Tapi yang penting yang saya tengok tu, orang tu berbudi bahasa, cara dia bercakap kat court pun teratur, persembahannya pun baik, nampak orang baik. Tapi oleh kerana itu saya katakan tadi, dia sangka cari orang lain tu lebih baik daripada yang ada. Dia sangka yang lain tu dapat layanan yang lebih baik daripada yang ada. Akhirnya bercerai kerana kejar orang lain, cari janda lain yang kononnya lebih baik. Yang janda yang saya tengok yang dicari ni jauh beza dengan isteri ni. Isteri lebih, orang kata tu apa, peramah, lebih humble, rendah diri, lebih pandai bercakap. Yang nombor 2 ni muka lah masam, nur tak ada. Jadi ingat, dapat ni boleh baik, bila dapat ni tak lama isteri nombor 2 ni kena sakit buah pinggang. Satu masalah lagi.
Saya pun terfikir, inilah akibat orang yang tak bersyukur kepada Allah. Walaupun saya selalu menghakimi orang-orang bicara, bukan bermakna saya setakat bicara begitu saja, tapi selalu terfikir dalam hati saya. Dalam hati terfikir, inilah akibat orang yang tak bersyukur. Kerana dalam Al-Quran Tuhan kan menerangkan, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nanti akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kamu tak berterima kasih dengan nikmat yang kuberikan, kamu ingat azabku adalah pedih. Jadi walaupun janji Allah Subhanahu wa taala azab tu pedih tu di hari akhirat, di dunia lagi Tuhan dah turunkan azab. Contohnya kalau saya kata contoh kalau seperti ke sini, bagaimana nasib diri orang ini? Diri orang ini yang terkejar-kejar mencari pasangan yang baru, yang kononnya lebih baik daripada yang ada, tiba-tiba bila dah dapat pasangan yang baru ni, pasangan yang orang kata berpenyakit. Jadi tiap-tiap bulan terpaksa menanggung perubatan si isteri. Kita tahulah kalau orang yang sakit buah pinggang ni, kalau nak pergi dialisis bukan murah, mahal. Jadi mana dia nak kena tanggung nafkah anak-anak 4 orang yang masih sekolah? Dia tak ada lari, itu anak dia lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau umpamanya nak minta maaf, bukan pun saya nak gertak-gertak dia, tapi kalau lah nak bercerai-berai kerana perempuan, kerana apa dan sebagainya, fikirlah habis-habis, fikir banyak-banyak. Bukan mudah, bukan senang. Anak kita yang ikut isteri kita, janda kita tu semua nak makan, nak minum, nak pakaian, nak sekolah, kena bagi duit, bukan tak bagi. Tak mau bagi duit, anak-anak kita pergi dekat family court sana, dekat Havelock Road, jumpa hakim sana, keluarkan saman. Kita kena saman, tak datang saman kena tangkap. Singapura kan. Jadi bukan senang. Jadi nampak je orang-orang ni bila dah percaya, wah, lepas, konon-konon lepas satu masalah, lepas balak. Kerana apa? Ada yang manis lain, manis 17 ke, manis 34 ke sedang menunggu dia. Dia lupa balak-balak yang akan dihadapi di masa akan datang tu. Jadi itulah saya katakan, apabila orang itu tak cukup iman, tak memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tak memikirkan akan akibat yang akan Tuhan berikan atau denda yang akan Tuhan berikan kepada kita, maka sebab itulah terjadinya pencemaran dalam kehidupan dirinya sendiri. Jadi kuatkan iman, insya-Allah kita tak akan tercemar. Kita teguhkan iman kita, insya-Allah kita akan tak akan tercemar. Jadi salah satu cara untuk kita memperkuatkan iman, kita mesti rajin mendalami ilmu pengetahuan agama. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang selalu datang ke masjid ni belajar agama, kemudian bila ada syarahan mingguan seperti ini datang, ini satu perkara, satu petanda yang sihat. Saya tengok masjid ni alhamdulillah lah, maknanya orang laki-laki pun ramai, yang perempuan pun lebih ramai lah. Itu memang biasalah, di mana-mana pun orang perempuan lebih ramai. Memang agaknya orang perempuan dia memang suka datang lah, tapi tak apalah, dia balik nanti disampaikan pada suaminya, bang tadi ustaz tu cakap begini-gini, alhamdulillah kalau dia dapat sampaikan kan. Mungkin suaminya penat balik kerja, agaknya tak larat nak duduk lama-lama, duduk rumah lah. Tapi isteri main peranan juga kan. Jadi alhamdulillah, maknanya di masjid di sini saya tengok sambutan alhamdulillah. Walaupun kata di saat kata tiap-tiap minggu diadakan, walaupun malam ni katanya ada dua tempat lain, Samad Dahri ada, satu lagi di mana pun ada, tapi masih lagi ramai di dalam masjid. Kan? Jadi inilah salah satu cara untuk kita memperkuatkan iman sebenarnya. Apabila kita selalu mendengar nasihat, selalu mendengar ceramah, selalu menghadiri majlis-majlis forum, para ustaz, para ahli panel, para asatizah sebenarnya memberikan maklumat-maklumat, ilmu-ilmu yang semuanya itu adalah berguna dalam kehidupan harian kita, yang membolehkan kita meningkat, yang membolehkan iman kita terus meningkat dari semasa ke semasa yang lain. Saya dapati kalau orang-orang yang hanya sembahyang saja, hanya berpuasa saja sepanjang bulan Ramadan, ataupun hanya pergi umrah saja, atau pergi haji saja,
dengan jarang-jarang atau tidak sekali-kali mau menghadiri majlis-majlis ilmu, saya dapati orang-orang macam ini pun masih belum lagi, imannya pun masih goyang lagi lah. Saya bawa contoh lah kerana pengalaman saya di Mahkamah Syariah terlalu banyak saya dah masuk 33 tahun saya bekerja. Bawa contoh lah saya katakan bagaimana orang-orang yang ulang-alik pergi umrah, ulang-alik pun akhirnya imannya tercemar. Mak haji atau seorang perempuan yang dah pergi haji pun balik pun dah sepatutnya kalau dah pakai tudung putih balik pun imannya tercemar, melakukan kerja yang tak diingini dan dikutuk oleh Allah SWT. Maklumlah sebelum sekarang ni orang Singapura, terutama orang-orang Melayu lah Singapura ni, boleh katakan termasuk dalam golongan orang yang agak mewah, duit banyak. Jadi tiap-tiap tahun kita tengok yang pergi umrah tu kalau bulan 6 terutamanya bukan banyak. Bulan 6 tahun ini saja yang kurang orang pergi umrah kerana pihak Saudi tak mengeluarkan visa lantaran adanya SARS. Kan? Kalau tidak kita tengok dalam bulan 6 tu sampai 800 sampai berapa ribu jamaah pergi, lebih banyak yang pergi umrah daripada yang pergi haji. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana ada kesedaran di kalangan masyarakat kita yang mau pergi umrah, mau menziarahi Baitullahil Ka'bah, bawa anak, bawa suami, bawa isteri, nak memperkenan, nak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melihat Al-Ka'bah Asy-Syarifah. Alhamdulillah. Tapi kalau hanya setakat pergi saja, tak dapat merasakan sesuatu, tak dapat menambahkan iman pun tak ada artinya. Sebab keimanan saya katakan hanya boleh kita lihat dan kita faham menerusi ilmu. Khutbah hari Jumaat minggu yang lalu pun, yang baru 2 hari lepas pun, semalam ni hari Sabtu semalam pun, kalau betul-betul dengar, kita betul-betul dengar kita akan dapati betapa perlunya ilmu untuk membolehkan kita mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi bila kita pergi ke Mekah, bila kita ada ilmu, sejarah kita ketahui, jadi dengan itu akan menguatkan lagi iman kita kepada Allah. Tapi sayang yang pergi ni kadang-kadang kerana ada duit, jadi pergilah umrah, naik kapal terbang, kan sedap, tak seronok ke naik kapal terbang, orang hantar, dipeluk-peluk lagi, dicium-cium lagi, wah seronoknya orang hantar kan. Orang pergi umrah tak macam orang pergi Brisbane ke pergi Melbourne, tidak. Orang pergi Melbourne paling-paling yang hantar abang kita naik kereta, lepas tu balik kereta. Tapi kalau orang pergi umrah ni yang hantar adik-beradik, ipar duai, anak saudara, kawan sahabat, macam orang pergi haji jugalah kan. Maklumlah orang pergi sana tu nak pergi menghadap Kaabah, nak pergi rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Ka'bah. Jadi banyak orang pergi, banyak orang yang antar. Jadi bila balik pun sama, orang peluk-peluk. Lebih-lebih lagi kalau orang yang tahu, wah ni baru balik dari Mekah, setelah selama 40 hari ada barakahnya, yang peluk-peluk, jadi happy kan. Tapi kalau itu saja tak memadai. Saya tengok kes-kes di Mahkamah Syariah begitu jugalah, pergi umrah, kena jual rumah, pergi umrah dan sebagainya. Tapi nak datang, jangan kata orang kata nak belajar agama kat masjid Istiqamah, jangan kata nak belajar agama seminggu sekali yang dianjurkan oleh masjid. Datang sekali-sekali untuk menghadiri majlis ceramah atau syarahan macam ini pun tak pernah langsung. Tiba-tiba bila nak pergi umrah, duduk dalam majlis dalam kelas umrah, ikut kursus, tak termenung tu. Tak termenung. Tak pernah duduk termenung kadang-kadang. Sebab itulah ustaz-ustaz yang mengajar dalam kelas-kelas umrah, kelas haji itu menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, betapa pentingnya mereka mengetahui kenapa mereka pergi. Kita banyak dengar cerita kan, orang yang pergi sana kadang-kadang dah makanan dah bagus pun, tempat tinggal dah bagus pun, lagi kata tak bagus lagi. Saya pergi last year, ialah kita duduk hotel 5 star. Bagi saya hotel 5 star tu bagus lah kan. Hotel Arab,
Kan ada hotelnya yang ada tingkap nampak keluar, ada hotel yang tak ada tingkap tak nampak. Hotel Arab kan lain sikit kan. Kalau bagi saya, kalau dah duduk hotel ada tingkap ke tak ada tingkap, yang penting asal ada aircon, sudahlah. Bukan nak selama-lamanya duduk kat tingkap tengok kan. Kita duduk untuk tidur berehat cukuplah. Ada tingkap pun jarang kita buka tingkap nak tengok apa kat luar. Ada orang dia tak mau, tempat saya tak ada tingkap ni, tempat dia di tingkap. Nasib lah kan. Itu pun jadi masalah kan. Dulu saya pergi tahun 78 bila saya pergi haji tu, dah lah bukan kata tak ada tingkap, tak ada tingkap, tak ada aircon, kita baring pun bukannya rata. Walaupun rumahnya macam panggung, tapi panggung apa pun tak tahu. Naik atas betul lah, tapi jalannya macam kroket gitu. Dia punya kita baring, dia taruh bagi kita apa? Ini apa ni, tilam yang tipis tu. Kalau kat sini harga dalam $10 ke $12 tu. Tipis tu, kalau kita tidur pun rasa kat bawah. Tahun 78 saya pergi tu. Macam itulah punya, saya rasa punya siksa. Sekarang bila saya pergi ni, alah, bukan main lagi, orang kata selesa betul. Jadi kita dah boleh bezakan. Jadi apa je orang bagi, saya tak pernah kata nak komen itu, komen dulu tahun 80-an, 90-an berapa tu saya pergi. Satu bilik 6 orang pun saya tak kisah. Sebab bagi saya dulu yang saya duduk bilik, walaupun satu bilik 3 orang, tapi tempatnya panas. Kemudian dah tak ada aircon. Dia bilang tempat ini at least ada aircon, ada tilam. Cuma ramai orang aja. Sebab orang ni tak pernah rasa susah. Di sini saya katakan betapa iman tu penting. Betapa kita mesti tahu kenapa kita nak pergi sana, apa tujuan dia, apa matlamatnya. Adakah semata-mata nak cari kemewahan saja? Sedangkan kemewahan tu Tuhan dah berikan lagi, dah disediakan, tapi nak cari yang lebih mewah, lebih hebat, lebih itu dan sebagainya. Di sinilah keimanan tadi. Jadi kalau umpamanya seseorang itu yang mempunyai ilmu pengetahuan, insya-Allah lah dia tak ada apa masalah kan. Jadi penting ilmu itu. Jadi ilmu, kita menduduki majlis-majlis ilmu bukan setakat untuk belajar saja, tapi yang penting tu kita mendapat nasihat daripada guru-guru yang mengajar itulah. Cuba kita tengoklah orang-orang yang berada di dalam penjara kerana ditahan kerana dadah. Waktu kat dalam semuanya jadi baik, jadi malaikat semua. Kat rumah tak pernah baca Yasin, kat sana suruh bawa bapaknya besok bawa buku Yasin, baca Yasin. Kat rumah tak pernah jangan kata nak sembahyang. Jangan kata nak azan, sembahyang pun tak pernah. Wah, kat sana wah pandai jadi tukang azan pula, muazzin, sedap pula suara. Kerana apa? Waktu mereka ditahan, mereka diberikan bimbingan. Ustaz-ustaz dihantar oleh Majlis Agama Islam datang ke sana, mengajar, memberikan peringatan, adakan kaunseling. Jadi mereka terus sedar, dipimpin, dikawal, diajar, diberikan petunjuk. Tapi bila balik, mereka tak cari petunjuk lagi, tak cari pemimpin lagi, tak cari orang yang boleh memimpin mereka. Jumpa kawan balik, akhirnya terjerumus lagi balik ke tempat yang tak diingini, dan akhirnya masuklah balik. Ini sebagai contoh lah saya katakan, di mana apabila manusia tu selalu diberikan pimpinan, diberikan perhatian, diberikan apa orang kata tu peringatan oleh para guru, para ustaz atau siapa pun, peringatan-peringatan yang baik, selama itulah orang ni akan sentiasa beringat dan akan cuba mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama lah, kalau kita nak menguatkan ataupun nak mempertahankan kita punya orang kata kita punya rahmat yang Tuhan berikan ni, pertama kuatkanlah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat kedua untuk kita memperolehi atau untuk mengekalkan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita harus selalu mau berhijrah, maknanya selalu mau berubahlah. Berubah daripada baik kepada yang lebih baik, daripada tak mahir kepada mahir, daripada tak pandai kepada jadi orang yang pandai. Jadi maknanya kita sentiasa hidup berusaha untuk mengubah diri kita. Al-Quran menerangkan, innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maknanya Tuhan tak akan mengubah diri kamu sehinggalah kamu mengubah diri kamu sendiri.
Jadi perubahan itu bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan itu datang daripada diri kita sendiri. Allah hanya memberikan dorongan, memberikan kemudahan. Kalau kita mau ubah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu barangkali kita malas sembahyang, kalau kita mau berubah menjadi orang yang rajin sembahyang, dengan niat i'tikad sembahyang ni kerana semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah dan lillahi ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Contohnya macam tuan-tuan dan puan-puan yang selalu datang ke masjid, berjamaah dan sebagainya. Jadi yang membawa kita ke masjid tu ialah, yang mendorong tu ialah hati kita sendiri. Hati yang mendorong mau pergi, hati yang kuat menolak-nolak pergi masjid. Dan pada malam ini hati yang kuat mau datang ke sini untuk mendengar ceramah dan syarahan, walaupun cuaca hari ini agak muram. Siang tadi, petang tadi hujan begitu lebat, dan adalah sesuai kalau sejuk-sejuk macam ini tempatnya di rumah, tapi oleh kerana hati kita kuat mau datang untuk mendengar ceramah, kita datang. Kemudahan itu diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kekuatan iman kita. Tapi kalau iman kita tak kuat, walau macam mana banyak, macam mana advertisement pun yang dikeluarkan di dalam akhbar, atau selalu dilaung-laungkan oleh masjid ini sekalipun, kerana iman tak kuat, tak adalah dorongan nak datang sini. Malas, lebih baik kat rumah tengok hiburan minggu, wrestling ataupun cerita-cerita drama dan sebagainya, yang mana semuanya itu duduk diam je, yang tak akan membawa banyak faedah, malah membawa kepada khayalan saja. Jadi kita disuruh berubah, bukan tak disuruh berubah. Jadi berubah daripada perkara yang baik kepada yang lebih baik lagi. Dan begitulah juga kita disuruh ubah, meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kalau tabiat kita dulu merokok, disuruh ubah supaya jangan tinggalkan merokok. Kalau tabiat dulu selalu kalau sembahyang tu ambil yang wajib-wajib je. Kalau sembahyang isyak tu salli fardhu isyak 4 rakaatin ada lillahi ta'ala, terus tak baca Allahu akbar, doa iftitah tak baca, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tak baca, terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin, terus rukuk. Tak ada baca surah pun. Tak baca surah Iza Ja'a Nasrullah ke, tak baca Qul Huwallahu Ahad ke, tak baca Qul A'udzu, terus rukuk. Lepas rukuk terus bangun i'tidal, terus sujud. Begitulah rakaat kedua pun baca Fatihah, tak baca surah. Memang sah, tak dapat kita nafikan. Itu kita dah tunaikan yang wajib, kerana ada niat, ada takbir, ada Fatihah, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada rakaat-rakaat yang kita buat. Kalau 4-4 sah. Tahiyat pun kita tak membaca sampai, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah boleh, bukan tak boleh kan. Tapi ini ibarat macam kita makan nasi, lauknya kicap saja. Hari-hari kalau makan nasi lauknya kicap saja, sedap ke? Ataupun makan nasi tak ada kicap, makan nasi putih gitu saja hari-hari, boleh ke sedap? Memanglah tu yang wajibnya kan, kita tak nak isi perut dengan karbohidrat. Beras tu termasuk benda yang kental untuk tahan perut. Kalau makan sampai malam, malam makan lagi umpamanya lah 2 kali kan. Tapi masalahnya, dapat tak kita merasakan lazatnya? Kalau tanpa sayur, tanpa ikan, sayur kita perlu zat apa C-nya, vitamin C-nya. Ikan pun yang ada vitamin C-nya kita tak masukkan, kita hanya dapat zat kanji je. Tak membawa kesihatan kepada diri kita. Itu sebagai contoh lah saya katakan. Dan begitulah juga kalau umpamanya kalau kita sembahyang hanya makan dengan kicap saja, apa kalau kita sembahyang hanya baca yang wajib-wajib saja, seolah-olah kita makan yang tak sempurna. Walaupun sembahyang tu sah di sisi Allah kalau ikut hukum, kalau ikut syaratnya dan rukunnya, tapi dia kurang sempurna. Jadi kalau dah kurang sempurna, zuhur kurang sempurna, asar kurang sempurna, maghrib kurang sempurna, isyak pun kurang sempurna, subuh pun kurang sempurna,
Padahal bila kita berjumpa dan menghadap Allah, kita perlukan kepada kesempurnaan. Jadi apa modal atau bekal apa yang kita nak bawa besok kalau di dunia ni kita tak cukupkan bekal dengan bekalan yang sempurna ni. Jadi kalau ada amalan-amalan macam itu, kita kena berhijrah, kena ubah. Kena ubah ikut sembahyang yang betul-betul. Bila dah takbir Allahu Akbar, bacalah doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai wa ma ana minal musyrikin kan. Lepas tu barulah baca Fatihah, baca surah dan seterusnya. Itu makna hijrah. Jadi dengan cara demikianlah baru kita akan sentiasa rahmat kita tu akan sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita selalu mencari jalan untuk memperbaiki diri. Jadi kata Sayyidina Umar ataupun dalam satu asar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maknanya periksalah diri kamu, telitilah diri kamu selalu sebelum kamu diteliti dan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat kelak. Jadi pemeriksaan diri itu sendiri buat bukan orang lain. Jadi kalau selama kita boleh memeriksa diri kita, insya-Allah kita akan terus dapat rahmat Allah yang Tuhan berikan tu pada kita, akan terus dapat berkekalan. Saya rasa bagi orang-orang tua-tua yang dah berumur, dia dapat rasakan nikmatnya, itu saya rasa itu satu nikmat yang Tuhan berikan kepadanya, iaitu rahmat yang Tuhan berikan kerana usaha dia tu. Saya tengok ada satu orang tua jumpa dalam majlis kahwin lah. Saya pun tak kenal lah, mereka ni kenal, mereka ni kan semua kenal, banyak kenal saya tak berapa kenal. Bual-bual sekejap, dalam waktu yang sekejap, sementara nak menunggu isteri masing-masing ni, isteri dia belum keluar, saya belum keluar, dia bual-bual, dia kata sekarang saya dah tak kerja Ustaz, dulu kerja dekat PSA, jadi dapatlah sagu hati sikit. Anak-anak pun semua dah ada rumah, dah kahwin, tinggal kita berdua, jadi duduklah rumah 3 bilik. Anak-anak juga ajak juga, tapi kita tak adalah, dia tak mau ganggu mereka, kita berdua tak apalah. Jadi saya dapat duit ni Ustaz, alhamdulillah, walaupun sikit saya berikan kepada isteri saya. Dia kata nama dia orang Jawa, orang Jawa dia panggil mak lah kan, dah tua. Dulu panggil adik lah, saya dah bercakap ni mak ini yang saya dapat ni, duit ni, yang Bapak A dapat, mak A pegang lah, Pak A tak mau pegang apa-apa. Jadi tengok, orang ini adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah yang berkekalan sampai anak cucu, sampai dah tua pun dia dapat lagi berkomunikasi dengan isteri dengan baik. Dia kata, awak peganglah duit ni, awaklah yang belanjakan, saya tak tahu apa-apa, pergi mana-mana, pergi jemputan, awak saya tahu, ikut awak aja. Isteri bijak, pandai, dia tengok duit dia cari, dia tahu duit banyak, dia suruh suami beli kereta yang murah-murah sikit, yang 1000 cc. Jadi bukan kerana nak melawah. Dengan wang itu sekurang-kurangnya dia kata boleh kita gunakan untuk kita ziarah anak-anak kita. Bila ada jemputan-jemputan macam ini, kita boleh pergi. Seminggu sekali kita boleh ratib kat mana-mana masjid yang ada ratib ke, pergi kelas-kelas agama. Jadi saya terfikir sendiri, orang tua ni walaupun pelajarannya tak seberapa, kerja di PSA hanya sebagai labourer biasa, isterinya pun tak mempunyai kelulusan yang baik, tak ada orang kata syahadah ataupun degree, ataupun tak ada O level, A level, degree jauh sekali. Tapi oleh kerana dia mengatur hidupnya mengikut keimanan, mengikut peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, dapat besarkan anak, dapat sekolahkan anak, sehingga sebahagian daripada anaknya pun ada sampai duduk ke pelajaran yang tinggi atau dapat syahadah yang tinggi. Dan dia suami isteri ni walaupun dah akhir-akhir hayat dapat duit sikit pun, dia dapat nikmati nikmat Allah tu dengan sempurna. Walaupun dulunya dia kata tak pernah pun pakai kereta, motor pun tak ada, tapi oleh kerana berkat kesabarannya, berkat ketekunannya, berkat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir hayat tu dia dapat rasakan nikmat. Jadi nikmat ni kadang-kadang bukan kita boleh dapat selepas kahwin. Nikmat ni macam-macam. Nikmat tu berbagai-bagai kan.
Nikmat bagai-bagai, bukan nikmat tu hanya setakat wang ringgit saja nikmat, ataupun harta saja nikmat. Iman ini pun sebenarnya satu nikmat yang besar kepada kita. Iman itu sebenarnya, kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, kalau kita sudah menjadi orang yang selalu digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid. Kalau tak pergi masjid, hati tak senang, duduk rumah, hati resah, gelisah. Itu adalah nikmat yang Tuhan berikan yang sepatutnya kita jaga itu. Kan? Itu satu nikmat. Katalah satu orang yang selalu suka pergi kuliah subuh, tiba-tiba pagi hujan lebat, dia tak dapat pergi kuliah. Dia duduk kat rumah pun, walaupun dia akan bangun pagi juga, tapi lepas tu tak tahu nak buat apa. Ke depan salah, ke belakang salah, sebab dah biasa pagi-pagi selalu pergi masjid. Sembahyang subuh berjamaah. Hari Minggu datang nak dengar ceramah atau nak dengar kuliah subuh, tiba-tiba tak dapat pergi kuliah kerana hujan lebat, lantaran rumah dia jauh daripada masjid, tak ada kenderaan, jadi tak berani nak keluar, hujan lebat, duduk rumah. Banyak orang-orang yang macam ni. Bila cerita pada saya, dia kata, Ustaz, semalam saya tak dapat datang Ustaz punya kuliah lah, kerana hujan lebat. Kat rumah bingung dia buat, dia tak tahu nak buat apa. Ke depan salah, ke belakang salah, pasal dah selalu dah rasa kemanisan kuliah tu. Ini tanda-tanda orang yang beriman, dia dah dapat merasakan hal kemanisan imannya tu sendiri tu. Jadi kita tengok contoh orang tua ni, saya katakan bagaimana orang ni struggle lah, maknanya bersusah payah membesarkan anak, memberi pendidikan kepada anak-anak, tapi akhirnya dia menjadi orang yang agak lega dan senang bila anak-anak dah besar. Dia kata anak-anak pun adalah yang mana yang senang bagi kelebih, yang kurang bagi kurang. Jadi jadilah kita berdua je, dia kata rumah pun dah habis bayar, tak ada apa-apa, jadi kita berdua jadi dapatlah ni, alhamdulillah. Ini kan maknanya orang-orang yang dapat mempertahankan kasih sayang, mawaddatan yang Tuhan berikan, rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga terus mereka dapat berkekalan. Kerana imannya kuat, kepercayaannya kuat, pegangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Kita mesti ingat apabila seseorang itu betul-betul saja yang benar-benar bertakwa kepada Allah, nanti akan Tuhan sentiasa menyediakan jalan keluar bagi segala masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang nanti juga Tuhan akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka banyaknya. Bukan saja Tuhan menolong, membantu bila kita ada masalah, tapi Tuhan juga memberikan rezeki. Dan dalam ayat-ayat yang lain Tuhan mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, nanti Tuhan sediakan atau jadikan kepada diri kamu atau menganugerahkan kepada diri kamu satu kuasa keupayaan dalam diri kamu untuk kamu membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Berapa untung tu? Berapa untung kita kalau Tuhan dah bagikan kita satu keupayaan, satu kekuatan dalam diri untuk kita mengetahui ini salah, ini benar, ini hak, ini batil. Untung tak tu? Berapa untung tu kalau kita dapat macam itu. Jadi dengan itu kita tak akan berani melakukan perkara yang salah kerana kita tahu ini adalah salah. Seorang pekerja umpamanya in charge bagian barang-barang umpamanya, dia tahulah macam mana cara nak menggelapkan barang. Tapi kalau dia tahu adalah ini satu perbuatan yang salah, kerana dia kuat takwanya kepada Allah dan Allah memberikan kepada dirinya satu power, keupayaan dan diri bahawa ini salah, jadi maknanya dia tak akan buat. Sebab itu dalam ayat mengatakan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum, nanti kesalahan-kesalahan kamu juga akan dihapuskan oleh Allah dan dosa-dosa kamu juga akan diampunkan oleh Allah. Jadi ini yang kita nak cari ni. Yang nak cari satu keupayaan, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, iaitu satu keupayaan dalam diri untuk kita membezakan yang hak dan yang batil. Inilah yang kita nak cari. Sebab selama ini banyak orang yang keliru antara yang hak dan yang batil. Dalam rumah tangga pun banyak setengah-setengah suami keliru. Dia sangka pukul isteri itu hak dia, kerana dia kata kalau isteri dah selampau degil, tak mau dengar cakap lawan.
Jawabnya sepak je, terdiam. Tu hak dia kata. Atau umpamanya kalau umpamanya dia tarik rambut isteri ke, hantukkan kat itu, hak dia kata degil. Adakah itu hak dia katakan? Itu padahal itu salah kan? Mana boleh jentik isteri? Dalam Al-Quran tu menerangkan kalau kamu takut isteri kamu tu ingkar kepada kamu, Allah mengatakan berikanlah nasihat kepada isteri kamu tu. Kalau dah nampak-nampak dia nak mula tak betul, nasihat dia, cakap baik-baik. Kalau tak mau dengar juga nasihat, Al-Quran mengatakan kau jauhkan dia dari tempat tidur, jangan tidur dengan dia, boycott. Biar dia tidur sendirian, biar dia sedar lama-lama kan dia tahu ni aku salah. Dulu waktu saya kecil-kecil, waktu muda-muda lah, bukan kecil-kecil lah, waktu muda-muda, kalau saya baca ayat ni, kalau macam kita boycott isteri, kan rugi pada kita lah, rugilah jauh-jauh dengan dia, tak dapat nak mesra-mesra dengan dia. Tapi bila kita dah sampai peringkat dewasa, baru kita tahu secara peribadi atau secara psikologinya tu, suami isteri dia perlukan antara satu sama lain, psikologinya lah. Kalau umpamanya seorang suami itu menjauhkan diri pada isteri, isteri akan terasa, ni apa silap aku, apa salah aku, agaknya aku ni dah dia mula lah, mesti ada. Saya tengok kes-kes kat mahkamah syariah, isteri membuat dakwaan, mengadu, dah 4 bulan dia tak tidur dengan saya tuan, dia tidur kat luar. Yang ada isteri kata, saya terpaksa malam-malam cari mana suami saya tidur dia kat luar. Wallahualam betul tak betul, wallahualam betul. Dia cari, saya pelawar dia ajak masuk dalam, bukan saya suami. Kadang orang bicara ni, kadang-kadang semua nak cari, semua nak cakap betul. Suami kata saya, bukan saya tak, dia yang selalu tolak kalau saya ajak-ajak. Isteri kata mana ada saya tolak, saya yang cari dia kat luar tuan. Dia kalau dah balik malam tu dia tidur lah kat bawah tempat duduk lah, kat ujung-ujung sana lah. Jadi saya pelawar dia masuk, dia tanda je. Itu nak menunjukkan bahawa seorang laki-laki atau seorang perempuan atau seorang perempuan terutamanya, kalau diasingkan dia akan terasa dia. Dan dalam Al-Quran mengajarkan, dalam Al-Quran ini mengajar umpamanya, kalau umpamanya dalam nasihat seorang isteri itu masih lagi tak mau dengar cakap, cubalah kau asingkan tempat duduk dulu, tempat tidur dulu, maaf. Kemudian kalau dah asingkan juga masih tak pakai juga, baru kata fadribuhunna, pukullah dia. Tapi ulama tafsir mengatakan pukul di sini bukan makna pukul dengan tali pinggang, bukan pukul dengan rotan, bukan pukul dengan cabuk, tapi pukul, ada ulama mengatakan pukul dengan lidi, 1 batang lidi ke 2 batang lidi, gitulah, yang kalau dipukul pun tak sakit, sebagai simbolik aja pukul gini. Jadi biar isteri tu faham bahawa aku ni nak mendidik kamu, maknanya engkau dah salah. Itu je pun tak sampai luka. Paling-paling kalau nak pukul dengan apa orang kata, dengan kertas kabal lah kan. Tapi sekarang terbalik, pukul dengan tali pinggang, pukul dengan rotan. Tak cukup pukul, tumbuk pap, lebam je kat sini. Tak cukup lebam, kadang kena kat hidung, dah berdarah hidung, hidung kemik sikit, dulu mancung dah kemik sikit. Pasal pandai-pandai sendiri. Ini maknanya Tuhan tak memberikan keupayaan pada dalam diri di antara yang benar dan yang salah. Jadi ini yang kita cari ni. Ini yang kita harapkan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan memberikan keupayaan kepada kita. Jadi jalan keluarnya untuk mendapatkan ini ialah kita sentiasalah patuh kepada ajaran-ajaran Allah keseluruhannya, bukan sikit-sikit saja, semua, dan tinggalkan juga segala yang dilarangnya olehnya, walaupun yang sekecil-kecilnya. Barulah nanti Tuhan anugerahkan kita dengan semacam satu keupayaan kepada kita untuk membezakan antara yang benar dan bukan yang batil. Itulah apa yang kedua, di mana kita mestilah sentiasa mengubah diri kita daripada yang tak baik kepada yang baik. Syarat yang ketiga yang diterangkan dalam surah Taubah ini untuk kita sentiasa mengekalkan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita ialah harus kita ada perasaan mujahadah.
atau berjihad. Jadi ulama-ulama mengatakan jihad tu sebenarnya ada 3 perkara yang ada 4 perkara yang mesti kita lawan atau yang kita mesti tentang, yang menjadi musuh kita. Yang pertama sekali, musuh yang paling besar tak lain dan tak bukan dia, nafsu kita itu sendirilah. Itu yang selalu mesti kita tentang, itulah nafsu yang pertama itulah. Sebab itu dalam Al-Quran mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sebenarnya kata Allah nafsu itu adalah salah satu yang menyuruh kejahatan. Sebab itu nafsu dianggap musuh kerana nafsu sentiasa menyuruh kita membuat yang tak baik. Itu memanglah tak boleh nafikan, tak dapat kita nafikan. Lebih-lebih lagi kita laki-laki. Orang lelaki ni bila pandang saja perempuan yang cantik, perempuan yang menawan, dia dah, orang kata sudah berdebar dia punya perasaannya. Sebab itu dah memang semua jadi bagi orang lelaki, begitulah keadaannya. Tuhan memberikan keupayaan kepada lelaki, hanya memandang saja dia boleh terpikat, boleh tertarik. Jadi kalau ikut nafsu, semua yang perempuan-perempuan yang cantik-cantiknya orang lelaki tak. Kalau ikut nafsu lah, kan? Tanya siapa pun, kalau umpamanya halal lah barangkali semua tak. Tanyalah siapa-siapa pun kat sini, Pak Bilalnya ke, Pak Imamnya ke, jamaah biasa ke, tanyalah siapa-siapa. Kalau dia kata laki-laki, kalau dia kata dia betul laki-laki dia, balik dia nak kira berpandukan kepada hukum nafsu, dia tengok saja perempuan agak lawa, menarik, lebih cantik daripada yang ada di rumah, tentu dia tak, kan? Sebab itu kita tengok di Malaysia, di Singapura ada juga, tapi tak sebab yang dikatakan sumbang mahram. Anak sendiri pun makan, anak dah dewasa, dah anak dara, bapak makan. Ada pula yang kita baca surat khabar, datuk yang dah tua-tua pun, dah jadi datuk pun makan cucu. Nafsu lah punya kerja tu. Di Singapura pun ada, bukan tak ada. Tapi oleh kerana di Singapura tu tak dibesar-besarkan, Singapura kecil. Di Malaysia tu negara banyak negeri. Jadi negeri ni ada, negeri yang jadi banyak yang berlaku. Jadi sebab tu diadakan undang-undang yang lebih ketat lagi. Singapura ni sebenarnya ada, bukan tak ada. Yang datang ke mahkamah, isteri minta cerai kerana apa? Minta cerai kerana dia makan anak saya, anak sendiri pun diperkosa dan sebagainya. Jadi kenapa? Nafsu sebenarnya yang jahat. Tapi yang dapat menahan nafsu kita ialah takwa kita, iman kita. Bila kita ingat, memanglah dari segi nafsunya kita tidak, tapi apa kesannya, apa faedahnya, apa yang boleh kita dapat? Setakat seronok, setakat dapat memuaskan nafsu saja, yang paling-paling kalau kita melakukan hubungan seks ni pun 1 saat, 2 saat dah. Itulah yang paling-paling yang kita dapat rasakan dia punya seronoknya, tak lebih dari itu. Lepas tu menyesalnya tak sudah, kan? Terfikir pula nanti kalau ikut-ikutkan di dunia, kalau kita biasa berkahwin, hukumnya patut direjam sampai mati, belum dijalankan hukum. Di hari akhirat pula kelak nanti bagaimana siksaan Allah. Kalau di dunia belum dihukum, di akhirat ditanggung lagi. Jadi campur dunia punya yang belum hukum, yang belum dihukum, campur dengan akhirat ni dah berapa berat lagi kita. Jadi kalau nak ikut nafsu lah, memang betul lah, kan? Tapi kita kena fikir keburukannya. Orang yang orang kata yang melakukan hubungan dengan ama, itu semua adalah orang yang tak fikir panjang. Itulah kalau ada ama kat rumah ni, bahayanya itulah. Kena ama ni bukannya semuanya ama ni warak. Kadang-kadang kat rumah pakai seluar pendek, kadang-kadang dia pakai baju-baju yang boleh terselak sana terselak sini. Saya dengarlah orang-orang cakap, saya tak ada ama kat rumah. Jadi saya dengar lah orang-orang cakap begini, kadang-kadang sengaja dia nak goda dia punya tuannya, dibuat macam-macam. Jadi memang betul lah, muda lama kalau dibandingkan dengan isteri ni, yang muda lamanya, kan? Tapi akibatnya macam mana? 2-3 kes saya tengok yang kat mahkamah syariah, bila dah melakukan hubungan dengan ama, melakukan hubungan seks, ama pun rela, dah akhirnya bercerai lah tu. Isteri tak boleh terima, berpisah lah tu. Dah lama berkahwin jadi berpisah kerana ama. Jadi maknanya nafsu ni, dia punya peranannya ataupun dia punya kesannya tu menggegar jiwa, menggegar rumah tangga, menggegar keluarga,
dan menggegar iman dan takwa seseorang sebenarnya. Nabi kan mengajar kepada kita, terutama lelaki-lelaki, kalau kita kat luar nampak perempuan-perempuan yang lawa, yang cantik, kemudian kita nafsu kita menyirap, teringin dengan perempuan, kata balik segeralah jumpa isteri kamu, balik jumpalah isteri kamu dan sirapkan ataupun lepaskanlah nafsu kamu tu kepada isteri kamu. Sampai macam itu Nabi mengajar. Nabi pun tahu kan. Jadi oleh kerana itulah untuk mententeramkan diri supaya nafsu tu jangan menggeloda dan sebagainya. Jadi selalu-selalulah membanyakkan zikir kepada Allah, ingat hukum Allah, ingat denda Allah, ingat dia punya apa orang kata siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat sedapnya, jangan ingat seronoknya, jangan ingat dia punya nikmatnya yang hanya kita dapat sekejap, lepas itu menyesalnya, akibatnya tak sudah. Tak sudah, tak ada kesudahan saya katakan. Lebih-lebih lagi kalau dah memang kita ahli masjid, selalu dengar ceramah, dengar syarahan dan sebagainya, lagi kadang-kadang menyesal tak sudah. Kawan menjauhkan diri dari kita, kita sendiri nanti akan merasa malu untuk datang ke masjid lantaran kesilapan kita. Nafsu juga dianggap musuh kerana dia menyesatkan manusia dari jalan Allah, sebagaimana firman Allah, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang betul. Apabila orang ada menggunakan nafsunya untuk ini, maka akan orang kata tu menyebabkan dia sesat daripada jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia dah menyeleweng daripada jalan yang lurus. Dan membuat satu perkara yang bertentangan, yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Islam. Atas apa? Desakan nafsu. Kan orang kata kalau ikut nafsu boleh mati. Inilah dia. Dan nafsu juga dianggap musuh kerana nafsu boleh mencabut iman, sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang berzina dan minum khamar, minum arak maknanya, Allah akan mencabut imannya sebagaimana orang membuka baju daripada kepalanya. Dan yang kedua, kita mesti bermujahadah atau melawan musuh, iaitu musuh yang kedua yang mesti kita lawan ialah syaitan. Kerana syaitan ini merupakan musuh yang paling nyata sekali. Banyaklah dalam ayat Al-Quran kita tengok tentang syaitan ini. Dalam Al-Quran telah menerangkan inna syaitana lil insani aduwwum mubin, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling terang dan nyata kepada manusia. Ini dah Allah dah terangkan dengan jelas. Oleh kerana itu jangan ikut hawa nafsu yang digoda atau didorong oleh syaitan. Jumpa duit, terdedah memanglah kalau nafsu nak ambil, tapi kita ingat itu dorongan syaitan tu. Bila-bila tengok, wah ni duit masjid orang tak nampak, kita ambil. Betul, kita senang, kita kaya, tapi dorongan siapa? Dorongan syaitan kan tu. Akhirnya nanti kan kita tangkap. Saya tengok ada satu orang katalah, orang ni selalu datang ke masjid, tolong. Jadi orang pun tak sangka, bila sembahyang isyak tu dia lah yang terakhir sembahyang sunat. Tapi jawatan kuasa dapati ada satu tabung tu yang selalu tempat tu bukan berkurangan, kosong. Kadang-kadang ada, kadang-kadang berkurangan. Jadi satu hari orang mengendap, rupanya yang buat kerja tu orang yang selalulah aktif di dalam masjid tu. Jadi tak ikhlas. Jadi sembahyang tu berpura-pura lah, konon-konon sembahyang betul-betul. Kalau ada kuliah ya, ikut kuliah. Habis sembahyang isyak, dia orang penghabisan ya, sembahyang apa yang penghabisan, lepas tu dia tutup tingkap, tutup semua. Jadi orang dah percaya dengan dia pun orang kasih dia kunci pasal dah hari-hari. Katanya lah, saya pun tak tahu lah ya, katanya wah rumahnya cantik, dia punya renovation. Orang pun tak tahu apa kerja dia. Rupanya kerjanya inilah korek tabung. Akhirnya satu hari kena tangkap kan. Jadi orang ini adalah ikut dorongan syaitan. Memanglah dia sangka ni dia terus-menerus dalam keadaan yang baik, dia lupa. Kita mesti ingatlah pepatah Melayu ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah.
Tu datuk nenek moyang kita dah buat pepatah Melayu ni dah begitu lama sekali, untuk jadi pegangan dalam hidup kita orang-orang Melayu lah tu. Peganglah tu. Kalau kita pegang pepatah Melayu tu, di samping kita punya kekuatan iman, salah satu daripada keimanan kita kepada Allah, sifat Allah tu, Allah maha mengetahui dan maha melihat. Di mana kita berada pun dia boleh dapat lihat, di mana kita sembunyikan apa kita punya hati pun dia dapat mengetahuinya, kerana dia maha mengetahui dan maha melihat. Itu kalau kita pegang, kita akan di mana-mana kita pergi pun kita tak berani nak buat salah. Tapi kalau ini kita tak pegang, kita akan selalu buat salah. Kita orang tak nampak, atau berkata orang lain buat, kenapa aku tak buat pula? Ini kadang-kadang itulah yang orang selalu buat beginilah. Dia pun buat, kita pun buat. Jadi kalau dia buat, kita buat, jadi konon-konon biar sama-sama. Jadi jangan lupa, jangan terikut orang buat yang tak baik, kita ikut buat tak baik. Walaupun dia belum ternampak, belum tertangkap, satu masa pun akan tertangkap. Kerana godaan syaitan. Yang kedua, syaitan tu dianggap musuh kerana pengakuan syaitan tu sendiri yang akan menipu dan mencelakakan manusia, agar manusia melakukan kejahatan dan kesesatan. Sebab itu bila iblis tu diusir daripada Allah, diusir Allah daripada syurga kerana dia enggan memberi penghormatan kepada Nabi Adam AS. Sebenarnya Allah dah menghukumkan dia nak dibunuh, tapi dia minta tangguh dulu. Dia minta tangguh dulu. Berikanlah saya tempoh ya Allah, supaya dengan itu dia kata supaya dengan itu aku akan goda anak Adam cucu-cucu Adam dalam Al-Quran menerangkan la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Maknanya pasti aku, yakni iblis, akan menjadikan mereka memandang dunia ini sebagai satu, terutama maksiat ini sebagai satu kebaikan bagi mereka, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janji dia. Dan memang janji dia buat penyataan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, buat pengakuan dia akan goda kita, akan menyesatkan kita, akan memesongkan kita. Tapi iblis pun sendiri mengaku, kecuali hamba-hamba kamu yang soleh, yang tak dapatlah aku nak goda. Mudah-mudahanlah kita ni semua termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang tak dapat digoda. Kalau nak goda, kita ingat balik. Nak goda, nak lari sikit, kita ingat balik. Bila kita dah mila sikit, cepat-cepat kita auzubillah minasyaitanirrajim, jadi dia pun lari daripada kita. Sebab kita bukannya Nabi, bukan Rasul. Nabi dan Rasul, dia dijaga dan dipelihara oleh Allah daripada godaan syaitan. Kita ni masih lagi terbuka, masih lagi terdedah. Jadi kekuatan yang ada pada kita ialah keimanan kita sajalah. Bila iman kita kuat, kita tidak akan terperangkap dan tidak akan tertipu oleh syaitan al-rajim. Dan yang ketiga, musuh yang ataupun yang patut kita mesti tentang ataupun kita lawan ialah orang-orang kafir. Tapi yang masuk sini orang kafir bukan kafir yang berbaik-baik dengan kita, mana kafir-kafir yang nak memusuhi kita. Kalau di Singapura ni kita tengok orang-orang kafir ataupun orang yang bukan Islam ni adalah orang-orang yang tidak memusuhi kita. Lebih-lebih lagi kerajaan pun ada undang-undang undang-undang tersendiri dan menggalakkan supaya ada keharmonian dalam hidup bersama. Jadi ini semua perkara-perkara yang tidak boleh kita jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang kita musuhi. Jadi kalau yang kita musuhi ini adalah orang-orang yang selalu nak musuh kita, macam orang Yahudi dulu, selalu saja memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah buat perjanjian pun lagi dia tidak ingkar belakang. Sebab itu dia diperangi, diusir oleh Nabi kita Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam kerana kedegilannya, keingkarannya. Itu daripada dululah mereka dah macam itu kan. Tapi Islam tak pernah menyerang mereka, dan mereka menyerang dulu. Jadi oleh kerana itulah bila kita hidup di Singapura ni, oleh kerana orang Melayu ataupun orang yang beragama Islam tu kurang daripada orang-orang yang beragama Islam ni, jadi kita duduk
pastikan kita menjaga keharmonian. Alhamdulillah kita duduk sini, kita boleh beribadat, boleh buat tempat ibadat kita dengan sempurna. Kegiatan-kegiatan masjid pun kita lakukan, tak ada apa-apa larangan, asalkan kita ikut peraturan-peraturan yang betul untuk kebaikan masyarakat, tak ada masalah yang boleh kita hadapi. Dan yang keempat ialah golongan ataupun yang sepatutnya kita berjihad adalah golongan orang-orang yang munafik. Orang yang munafik ini adalah orang yang selalu bermuka-muka, muka dua lah. Kat depan cakap lain, belakang cakap lain. Jadi ini biasanya di kalangan orang kita ni banyak. Jadi orang-orang seperti inilah yang sepatutnya kita menjauhkan diri, jangan sampai kita terpengaruh ataupun terikut dengan cakap mereka. Jadi umpamanya kalau kita boleh kuatkan perasaan kita, mujahadah kita dalam apa bentuk sekalipun, insya-Allah kita akan berjaya. Jadi mudah-mudahan apabila kita dapat mengekalkan segala ajaran-ajaran Allah, sentiasa memperbaiki diri, sentiasa melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan dan sebagainya, maka insya-Allah lah rahmat tu akan berkekalan dan hidup kita akan sentiasa berada dalam suasana yang baik. Ingatlah bahawa kekerohan dan kekecohan dalam hidup tu biasanya datang daripada diri seseorang yang tidak mau ikut peraturan. Itu biasanya lah. Saya tengok ada satu orang bila saya tengok dia menghadap saya, dah bercerai nak cara baik, anak 5, kecil-kecil lagi. Yang buat tuntutan cerai ialah si isteri. Jadi saya beritahu dengan dia, ini anak 5 ni kalau dah bercerai ni bukan senang, susah. Saya faham, dia kata. Sekarang ni pun saya dah kena bayar 1 bulan 560 untuk 5 anak. Saya beritahu ni semua ni biasa. Ini saya kata ini datang kesilapan dari sendiri kan. Ya Tuhan, mengaku dia kan. Seorang isteri ataupun seorang suami tak akan datang berjumpa, pergi mahkamah syariah untuk minta cerai kalau isteri dan suami itu tak salah. Mesti ada salah. Kecuali kalau isteri yang tak betul atau suami yang tak betul lah. Kalau isteri yang agak-agak dia bisa krunya longgar tu lain lah. Yang memang datang daripada dulu Woodbridge agaknya, itu lain. Kalau dia datang buat bising-bising itu, tu saya cakap lah. Macam satu orang tu memang pernah lah masuk Woodbridge, datang jadi suami kat dalam. Dalam tu maknanya dalam penjara. Jadi bila bicara tu kita tak bawa dia ke sana, kita pakai video conferencing. Jadi dia nampak suaminya itu dekat monitor. Ada ke dia ambil tongkat, dia nak hantam suaminya dekat monitor. Nasib baik polis kita nampak, polis kita tahan. Jadi ambil dia tongkat, bukan main bising lagi. Dia nak pukul suaminya. Kalau dia pukul suami takkan boleh kena. Monitor TV lah yang kena. Suami tak ada kat situ. Jadi dia nampak orang tak betul kan. Tapi kalau yang lain-lain tu yang datang tu, dia bila seorang suami tanya, apa salah saya ni, apa dosa saya, mesti ada silap. Mesti. Jadi tak mungkin dia kata satu pasangan tu datang ke mahkamah minta cerai kalau kawan pasangan itu tak buat silap. Tak mungkin. Mesti pasangan dia buat kesilapan, baru dia datang untuk cerai, walau macam mana baik sekali pun. Ini sebagai contoh lah yang saya lihat dalam kehidupan harian saya ini, yang saya lihat, saya dapat contoh beginilah. Jadi saya rasa pun kalau umpamanya rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada seorang tu kalau dicabut daripada orang tu, hingga menyebabkan orang tu menderita, susah, hidup porak-poranda dan sebagainya, kesilapan dia juga sendiri, bukan orang lain. Kita baca surat khabar tadi kan, bagaimana seorang wanita dimasukkan dalam jail 2 bulan kerana membuat huru-hara di mahkamah syariah. Kononnya, saya ni kena kuarantin tau masa susah kan. Doa menyebabkan kita menjadi kalang kabut. Sebab kalau dia orang karantin, dia kena kuarantin, kena duduk rumah, dia keluar, bermakna kita semua yang berada di mahkamah, termasuk diri saya juga, akan kena kuarantin juga 14 hari. Kononnya nak biar dia cepat, kes dia cepat. Bukan kes lah, dia agaknya dah bagi surat kita panggil lambat, ikut giliran lah kan. Pegawai ada urusan yang lain, takkan nak boleh panggil, masing-masing ada urusan, ikut giliran lah. Nanti giliran dipanggil, jumpalah pegawai. Jadi agak dia nak cepat-cepat. Dia katakan, saya sebenarnya ada kuarantin tahun ni, tak boleh lama-lama kat sini. Jadi bila kita dengar itu, kita terus suruh dia keluar.
Ada public dengar, public ada kasi, semua takut, semua lari, tertabur. Macam orang ngamuk pula jadi. Sas ni pasal semua orang lari. Yang orang sedang tunggu semua lari ke bawah, tak berani nak dekat dengan dia. Yang sebagian tak mau naik lift dengan dia, jalan pasal apa, takut. Kita pun terpaksa lah tutup perbicaraan pada malam tu. Memang ada perbicaraan tapi kita tutup, tangguhkan. Salah siapa tu? Kalau tidak kan rehat duduk rumah. Sekarang duduklah kat dalam, dapat baju free, besok dapat sarapan free. Pagi tadi dah dapat lah, pasal semalam dia dah kena masuk kan. Tadi pagi dah dapat sarapan free, tengah hari dapat makan free, malam pun dapat free. Tapi duduklah termenung. Walaupun 2 bulan, kalau tolak dia punya cuti dan sebagainya, tinggallah orang kata dalam 1 bulan setengah ke dan sebagainya pun, 1 bulan setengah duduk kat dalam, boring. Jangan kata 1 bulan setengah, 1 hari pun kalau masuk dalam lokap pun orang boring. Jadi kalau kita tengok kenapa dia di penjara, bukan silap polis, bukan silap mahkamah syariah, tapi kesilapan dia sendiri, menyusahkan orang, menakut-nakutkan orang. Jadi mesti didenda. Mesti didenda. Dalam Islam pun ada hukum yang dikatakan ta'zir. Orang buat salam misalkan ta'zir, tapi hakim rasa 2 bulan tu sesuai, 2 bulan nasib baik 2 bulan, kalau 6 bulan. Jadi sebagai contoh lah tu kan, di mana kesilapan yang kita lakukan itulah mengakibatkan kita membawa kepada akibat yang tak baik kepada kita. Jadi menyebabkan hidup kita agak goncang dan goyang lah. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Tuhan terus mengekalkan rahmat kita. Kalau kita dah berumah tangga, dah berkeluarga ni, kita doalah supaya keluarga kita terus berkekalan sampailah ke akhir hayat. Jangan separuh jalan, jangan simpang jalan, jangan jumpa saya lah ke sana, tak apa. Jumpa saya kat majlis-majlis nikah, tak apa. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita terus dapat berkekalan sampai ke akhir hayat dan hidup dalam keadaan aman. Di hari akhirat insya-Allah Tuhan berikan kebaikan lagi kepada kita. Jadi sampai di sini saja yang saya dapat sampaikan kerana waktu pun dah 10.40. Semua besok tak kerja pun saya nak rehatkan daripada maghrib dari kat sini. Jadi kalau ada kesilapan daripada diri saya, maafkan. Apa yang saya sampaikan semua adalah sebenarnya untuk kebaikan kita bersama dan diri saya. Mudah-mudahan ceramah dan syarah saya ini memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah Jadi untuk mengakhir majlis ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya Tuhan terus memberikan keberkahan dalam hidup kita, memberikan kesihatan, mengekalkan nikmat iman dan takwa kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang baik dan yang beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa fuadina wa qulubina wa ijtima'ina wa dirasatina wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wansur alaina min barakatik wa albisna libas 'afwika wa 'afiyatik wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.